Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi memberikan kita peluang dan ruang untuk bersama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian Al-Quran, insya-Allah. Jadi bagi pelajaran hari ini kita akan melihat daripada surah Al-Maidah ayat ke-3 hingga ayat ke-5. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, boleh ambil Al-Quran dan terus ke halaman muka surat 107. Alhamdulillah, sedar ataupun tidak, kita telah sampai ke juzuk yang ke-6. Al-Quran ini semua adanya 30 juzuk. Jadi masih jauh lagi perjalanan kita. Masih banyak lagi perkara-perkara yang harus kita pelajari. Ala kulli hal, semoga sahabat-sahabat pecinta Al-Quran diberikan istiqamah. Begitu juga, semoga Allah memberikan saya kekuatan dan kesihatan dan dipanjangkan umur untuk melakukan perkongsian ini dengan sahabat-sahabat yang dicintai. Baik, sebelum itu saya nak mengambil peluang ingin menyapa teman-teman yang memberi salam, ya, semua yang memberi salam bertulis ataupun memberi salam secara ucapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah bagi menyemarakkan lagi perkongsian ilmu tajwid kita pada kali ini, saya nak mengajak teman-teman sebelum kita mulakan, jom kita pakai tekan button share dulu. Kita kongsikan khususnya dengan pasangan kita, ahli keluarga dan teman-teman rapat kita. Semoga mereka juga dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran seperti mana Allah merezekikan pertemuan kita kali ini. Baik, dah? Kalau dah tekan button share, terima kasih saya ucapkan, dan boleh tak saya dapatkan thumbs up dan heart. Baik, jom kita terus masuk kepada bacaan isti'azah. Seperti biasa, kita baca berikan perbezaan di antara hamzah dan ainnya itu dengan jelas. A'udzu billah, zu di hujung lidah, lafz jalalah 2 harakat, hi minasyaitan 2 harakat, nirrajim. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, terus kita masuk kepada ayat yang ketiga dari surah An-Nisa. Dah bersedia, ya? Kalau semua dah bersedia untuk kita belajar dan dah tekan button share, seorang sekali boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Baik, kita lihat ha pedas. Mula dengan ha pedas. Ha pedas makhrajnya di sini. Hurrimat. Jangan baca hurrimat jadi ha besar. Ha besar makhrajnya di bawah ni, pangkal kerongkong ini. Ha pedas di tengah ini. Hurrimat. Ada bunyi hamasnya. Mat alaikumul. Mim baris depan. Terus kita naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamar, ya. Pastikan lamnya disebutkan dengan jelas. Alaikumul maitatu wad. Waw baris atas. Terus naik di atas dal, bukan di atas lam. Kalau di sini alif lam qamar, ya. Di sini alif lam syamsiah. Sahabat-sahabat perhatikan perbezaannya. Lam ini selepas hamzah wasal, ini alif yang ada kepala sad ni namanya hamzah wasal. Mungkin ada yang nak tolong tulis, ya, poin-poin yang saya nak bagi tahu ini. Kemudian selepasnya datang huruf lam yang bertanda mati. Di sini hamzah wasal datang selepasnya lam juga, tetapi lam itu tidak bertanda. Bererti pada keadaan yang begini, lamnya tidak dibunyikan. Terus waw baris atas ke atas dal yang bersabdu. Waddamu walah ha pedas. Mulqi di sini ikhfa hakiki. Asalnya kha baris bawah bertemu nun bunyi khin, tapi bila datang zai jadi khinziri wa ma
Ma itu dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Uhilla li ghairillah. Lafz jalalah di sini dibaca nipis kerana datang sebelumnya baris kasrah. Jangan kita baca tebal. Li ghairillah. Itu tak betul. Yang betul, li ghairillahi bihi wal mun. Di sini izhar halqi. Ini hukum lain pula. Kalau yang mana mengikuti pelajaran perkongsian saya semalam, saya ada melakukan perkongsian berkenaan dengan nun mati dan tanwin. Jadi yang mana yang terlepas boleh tengok balik bahagian belakang perkongsian ayat. Sebab semalam kita baca ayat pertama dan ayat kedua sahaja. Selepas itu saya buat sedikit perkongsian tentang hukum nun mati dan tanwin. Jadi pada nun mati yang ada tanda mati, sempurnakan saja, jangan dipanjangkan. Wal munkhaniqatu wal. Baik, sebelum kita nak teruskan, saya nak bawa sahabat-sahabat lihat perbezaan kedua-dua huruf ini. Kha. Ini makhrajnya di hujung kerongkong. Wal munkhaniqa. Qa pula makhrajnya di pangkal lidah. Pangkal lidah. Kalau kha yang ini di hujung kerongkong, qa pula di pangkal lidah. Maksudnya kalau boleh saya tunjukkan. Lidah kita ini dia duduk di belakang ini. Dia duduk di belakang. Qa. Ya. Jadi bunyinya kalau baris atas ini qa, ini kha. Kha, qa. Kha, qa. Dengar macam nak sama tetapi ada beza. Jadi oleh itu, sahabat-sahabat ya, yang mana yang belum lagi benar-benar menguasai makhraj huruf, tak dapat tidak, kena kuasai, kena pelajari. Kerana kalau tidak, kita akan jadi tertukar huruf. Bila tertukar huruf, jadi kita melakukan kesalahan jali, yang itu kesalahan yang nyata, besar dan hukumnya haram. Berdosa. Tujuan kita baca Al-Quran nak bagi dapat pahala. Tetapi kalau kita baca dengan silap, tertukar huruf, tertukar makhraj, ianya boleh membawa pada makna yang lain dan menjadikan bacaan kita itu berdosa instead of mendapat pahala. Jadi hati-hati ya, kena belajar. Kalau nak belajar semua itu jangan bimbang, insya-Allah di akhirnya nanti saya akan bagi tahu. Wal munkhaniqatu wal mawqudha, za di hujung lidah, zatu wal. Jadi yang mana huruf, sahabat-sahabat, yang mana huruf yang berakhir dengan satu harakat, jangan lambat. Contohnya macam ni, munkhaniqatu wal, tu nak ke wal jangan lambat. Wal mawkhudhatu wal, tu nak ke wal juga jangan lambat. Wal mutaraddiyatu wan, tu nak ke wan juga jangan lambat. Dan bila naik ke wan itu, di sini nun sabdu. Nun sabdu hukumnya wajibul gunnah, wajib dengung di sini 2 harakat. Wan nati, baru masuk nati. Jangan baca wan nati, itu tak betul. Di sini kena baca wan nati ha pedas. Hatu wa ma, 4 atau 5 harakat. Akalas, lam baris atas terus naik di atas sin. Sebab itu bagi nak lancarkan bacaan, sahabat-sahabat, selalu saya ingatkan dan saya akan ingatkan sekali lagi. Apa dia? Bila baca Al-Quran, kita nak bagi lancar, mata bergerak dahulu, mulut ikut di belakang. Jangan mata dan mulut seiringan, dia akan jadi lambat, tak lancar nanti. Contoh, kalau mata dan mulut kita seiringan, kita tengok pada angkalas, rupanya nak naik di atas sin yang bersabdu. Sebab itu bila sebut wa ma'a, sebut a saja, ka dan la tu kita dah nampak dah. Kena tengok siap-siap. Dia nak masuk la tu di atas apa? Di atas sin yang bersabdu. Jadi ankalas sumu illa, nak ke il jangan lambat. Illa ma zakkaitum, tum izhar syafawi. Jangan baca tum, T-O-M, tapi bacalah dengan tum, T-U-M. Wa ma zubiha 'alan, di sini wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Nusubi, ini kadang-kadang ada orang yang masih lagi confuse su dengan su. Dia sebut nusubi jadi huruf sin. Di sini harusnya nusu,
nusubi wa an. Di sini ikhfa hakiki. Asalnya hamzah baris atas bertemu nun bunyinya an. Tapi bila datang ta jadi wa an, dua harakat. Ikhfa hakiki always dua harakat. Tastaq. Taq. Di sini ada pantulan, diberikan lantunan. Tastaqsimu bil. Ba baris bawah naik ke atas lam yang bertanda mati. Bunyinya bil, bukan bil azlam. Ramai yang baca bil. Di sini sepatutnya dibacakan dengan bil azlam. Dan bila waqaf, diwaqafkan dengan sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Jangan pula kita berhenti dengan bil azlam. Itu salah. Dia ada huruf mat pada kedudukan 2 yang terakhir ini. Huruf alif ini. Ya. Lam. Baru berhenti. Kemudian di hujung ada jim kecil ni. Waqaf jaiz. Boleh berhenti. Kalau nak sambung pun boleh. Tidak ada masalah. Kalau nafas panjang silakan. Ya. Kemudian kita ibtidak balik pada za di hujung lidah. Zalikum fisqa. Zalikum fisqa. Bila qaf, kalau kita pilih untuk waqaf di sini, sahabat-sahabat, dia kena berikan pantulan. Nama hukumnya khakhalah kubra. Kerana qaf merupakan huruf khakhalah. Walaupun sebenarnya qaf itu berbaris tanwin, kun, tapi walau waqaf, kalau kita waqaf dia didatangkan, namanya hukum mati mendatang. Dan bila kita pantulkan, kita bulatkan mulut. Fisqa. Lihat bibir saya. Fisqa. Jangan kita pepeskan. Kalau pepeskan dia bunyi fisqa. Fisqa. Tak betul. Walaupun pantulan ada tetapi pantulan yang tidak tepat. Pantulan di sini mestilah fisqa. Fisqa. Gitu. Bulatkan. Baik. Kemudian kalau sahabat-sahabat waqaf di situ terus ibtidak pada hamzah wasal. Bila datang selepasnya lam, baca baris atas. Baca al-yawma ya'isal ladzi. Jangan baca il-yaw ataupun ul-yaw. Baca al-yawma ya'isal ladzi di hujung lidah. Itu kalau kita pilih untuk ibtidak. Sebelum kita meneruskan bacaannya, saya nak bagi tahu sahabat-sahabat macam mana nak baca sambung. Macam mana kita nak baca wasal. Kalau kita nak baca wasal sambung dalam keadaan begini, dia melibatkan hukum nun wiqayah ataupun nun wasal ataupun nun penyambung. Bacanya begini. Bila dalam keadaan begini, sahabat-sahabat ingat, kalau nak baca wasal bila huruf terakhir berbaris tanwin. Mungkin ada yang nak tolong tulis. Poin ini sangat penting. Kalau ada huruf yang berbaris, huruf akhir yang berbaris tanwin, datang selepasnya hamzah wasal ataupun alif lam, maka huruf yang tanwin itu dia jadi satu baris. Kun jadi qu. Kemudian didatangkan nun, diberikan baris bawah. Kalau kita bayangkan di sini ada nun baris bawah, naik ke atas lam jadi nil. Fisqunil yawma ya'isal ladzi. Sekali lagi ya, ini kalau baca sambung. Zalikum fisqunil yawma ya'isal ladzina kafaru. Dapatkah tak? Boleh. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi saya nak mengajak, jom kita tekan button share dulu, kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman. Semoga ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini terus disampaikan dan dipanjangkan. Semoga amalannya berterusan dan pahalanya juga diharapkan berterusan. Baik. Jadi begitu kalau nak baca sambung. Kalau nak baca waqaf saya dah bagi tahu, kalau nak baca sambung pun saya dah bagi tahu macam mana nak bacanya. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di sini. Walaupun kita pilih untuk waqaf di sini, tapi kalau kita nak baca sambung sekurang-kurangnya kita ada maklumat tentang itu. Kita ada pengetahuan tentang itu. Kita tahu macam mana cara nak bacanya. Boleh? Kalau setuju, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan heart insya-Allah. Kemudian terus ibtidak. Al-yawma ya'isal ladzi di hujung lidah. Nakafaru min. Di sini ikhfa hakiki. Asalnya min dinikum jadi min dinikum fala takhshawhum hum wakhshawun syaun. Muncungkan dulu syaun. Last kali makhraj terakhir adalah pada huruf nun.
dengan sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Kemudian, sahabat-sahabat jumpa waqaf jaiz. Datang selepasnya hamzah wasal dan diikuti lam. Jadi saya dah bagi tahu di sini, baca baris atas. Al-yawma akmaltu lakum. Itu kalau nak waqaf di sini. Kalau nak wasal jadi wakhshawnil yawma aknil. Nun baris bawah terus naik di atas lam. Itu kalau kita nak sambung. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf. Tidak pada al-yawma ada bunyi hamasnya di sini. Akmaltu lakum dinakum. Izhar syafawi, mim mati yang diberikan tanda mati. Ini yang tanda bulat separuh ini yang baris sukun ya. Disempurnakan saja bunyi mim matinya, terus kita masuk wa'at dinakum wa'at. Ada hamas bunyi anginnya. Mam izhar syafawi. Sekali lagi sempurnakan bunyi mim mati, jangan dipanjangkan, terus masuk tu'alaikum izhar syafawi. Sekali lagi ni'mati ni'mati. Jangan sebut nikmati. Kalau nikmati jadi huruf kaf. Kalau nikmati jadi huruf hamzah. Di sini huruf ain. Ni'mati wa radhi. Di tepi lidah makhrajnya. Di du. Wa radhi. Bukan warazi ataupun waradi. Yang betulnya wa raditu lakumul. Tulakumul. Mim baris depan terus naik di atas lam. Islam Madina. Dan nan bila kita waqaf jadi satu baris 2 harakat. Kemudian famanid dad makhraj di tepi. Turra famanid turra fi masatin izhar halqi. Sempurnakan saja. Bunyi tin terus masuk ghaira mutajanifil nifil. Sini tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah. Ini hukum idgham bila gunnah yang pertama untuk hari ini kita jumpa. Tanwin bertemu lam, asalnya mutajanifin. Fa tanwin di bawah bunyi fin, tapi bila datang lam hukumnya masuk tanpa dengung jadi fil. Mutajanifil li'is di ujung lidah. Di sini ikhfa hakiki. Tanwin bertemu fa, samarkan bunyinya. Ikhfa itu apa? Samar. Maksudnya disembunyikan bunyi tanwin dan bunyi fa itu di tengah-tengahnya. Kadar 2 harakat. Fi li ismin fa in dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Nallah. Lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Ghafurur. Sekali lagi di sini kita jumpa idgham bila gunnah. Tanwin bertemu ra. Asalnya ghafurun jadi ghafurur. Ghafurur rahim. Habdas. Haim. Last sekali tutup mulut dengan rapat. Jangan cepat sangat buka bagi menyempurnakan bunyi mim. Rahim. Gitu. Jangan rahim itu tak betul ya. Mestilah sekurang-kurang 2 harakat, 4 atau 6 harakat. Cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. Mungkin ayatnya panjang ya, jadi saya mungkin akan bacakan dengan khit'ah-khit'ah yang lebih pendek bagi membantu teman-teman yang mungkin ada dari segi halangan-halangan ya, pernafasannya kurang sampai dan sebagainya. Baik. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Jadi saya waqaf pada bih itu. Kemudian saya ambil daripada wama. وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية. Jadi saya waqaf pada mutaraddiyah. Saya akan tidak pada wal mutaraddiyah. Wal mutaraddiyatu wan
النطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. Kemudian saya akan ambil daripada illa ma ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Alhamdulillah, boleh. Boleh ikut ke tak boleh ikut? Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu lah. Kalau tak ingat keseluruhan apa yang saya sampaikan pun, pokoknya 1-2 perkara itu sahabat-sahabat dapat pelajari. Baik, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi ya, khusus yang baru bersama dengan kita, jom pakat tekan button share dulu. Kita panjang-panjangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah dimurahkan ataupun dimudahkan urusan pembelajaran sahabat-sahabat. Semoga dengan keberkatan tersebut Allah menambahkan lagi ilmu kita. Baik, boleh kita teruskan. Kita lihat bacaan ayat yang seterusnya. Sekejap lagi kita baca balik daripada awal ayat 3 hingga 5. Sekarang ini kita lihat satu persatunya dahulu. Boleh? Yas'alunaka madza, 4 atau 5 harakat. Uhilla lahum, uhil habdas, uhilla lahum. Baik, kalau waqaf pada sini, sahabat-sahabat pastikan hum, bukan home tapi hum, H-U-M, bukan H-O-M. Kita balik kepada asas. Ha kalau berada di depan bunyi hu, bukan bunyi ho. Jadi bila bertemu mim jadi hum. Lalahum. Kemudian terus ibtida. Qul uhilla lakumut, mim bari depan, terus naik di atas ta yang bersabdu. Lakumut tayyibatu wa ma 'allamtum. Di sini dengungkan 2 harakat kerana mim mati bertemu mim. Sahabat-sahabat lihat perbezaannya. Mim mati ini ada tanda mati, mim mati ini kosong. Ingat ya, saya bagi tahu, kita insya-Allah ada masa nanti saya berikan perkongsian. Dan kalau sahabat-sahabat nak belajar dengan lebih detail hukum-hukum mim mati, nun mati ini, insya-Allah di akhir bacaan ayat saya akan bagi tahu bagaimana sahabat-sahabat boleh mendapatkannya. Di sini sahabat-sahabat lihat, mim mati yang ada tanda mati jangan dipanjangkan. Manakala mim mati yang kosong kena panjangkan 2 harakat. Itu kalau tak ingat nama hukum pun sekurang-kurang tengok mim mati itu tak ada tanda, datang selepasnya huruf mim, bacalah dengan dengung 2 harakat. Alamtum minal, baru masuk minal. Tum minal jawarihi mukallibi, ri nipis, hai pedas, hai mukallibina tu'allimunahun, nun sabdu, wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Nahunna mim, sekali lagi mim sabdu. Kalau jumpa nun ataupun mim sabdu, nama hukumnya tolong tulis wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Mimma 'allamakumullah. Kalau waqaf, sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Jangan waqaf dengan 'allamakumullah. Itu salah. Mestilah 'allamakumullah, barulah waqaf. Kalau kita pilih untuk waqaf di sini, walaupun di sini waqaf sili afdal diteruskan, tapi jika sahabat-sahabat tidak sampai nafas dan pilih untuk berhenti di sini, tidak ada masalah.
Terus ibtidak pada fakulu mim, dengungkan 2 harakat. Wajibul gunnah. Sama seperti ini. Ya, mim sabdu. Mimma am. Ma 4 atau 5 harakat. Am. Mim mati yang bertanda mati. Sempurnakan saja. Amsakna alaikum. Sak. Ada bunyi hamasnya. Na'alaikum wadh. Di hujung lidah. Wadhkurus. Ra baris depan. Terus naik di atas sin yang bertanda mati. Kurusmallah. Lafz jalalah dibaca tebal. 2 harakat. Mi'alaih. Kalau ada di kalangan sahabat-sahabat yang mungkin dia kata, Ustaz, pelajaran yang Ustaz kongsikan ini terlalu advance bagi kami. Mungkin kami perlu belajar balik daripada makhraj huruf, sebutan, harakat dan sebagainya. Juga jangan bimbang insya-Allah. Di akhir nanti saya akan maklumkan. Sebab bila kita dah bawa sampai kepada bacaan ayat-ayat Al-Quran, saya terpaksa menerangkan hukum-hukum yang bercampur-campur. Kerana di dalam satu ayat itu ada pelbagai hukum yang terlibat. Kecualilah kita belajar balik daripada asas satu persatu. Contohnya, kalau satu pelajaran itu tentang iqlab, kita akan belajar iqlab saja. Kalau nanti masuk pelajaran yang lain, ada caranya insya-Allah di akhir saya bagi tahu. Bagi sahabat-sahabat yang berada pada tahap itu, harap bersabar dan ikuti dahulu, dengarkan dahulu nama-nama hukumnya supaya kita familiar, supaya kita biasakan diri kita dengan istilah itu dan bagaimana cara bacaannya. Wadh di hujung lidah. Wadhkurusmallahi ilaih. Kemudian wattaqullah juga diwakafkan dengan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Dengungkan di situ wajibul gunnah 2 harakat. Nallaha sari'ul, ain baris depan terus di atas lam. Ul hisab. Ha pedas. Hai bukan hi tetapi hai. Hisab, dan diberikan lantunan di sini qalqalah kubra. Coba kita dengarkan ayatnya. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut tayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahun. Baik, kalau sahabat-sahabat nak berhenti di sini, pastikan berhenti dengan sekurang-kurangnya 2 harakat. Jangan waqaf dengan nahun, tak betul. Sebab bila berakhir dengan nun sabdu, kena dengung tetap 2 harakat. Kemudian ambil balik daripada ibtidak pada tu'allimu. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi ila. Sekali lagi. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Baik, kemudian barulah sahabat-sahabat masuk ke dalam ayat yang seterusnya. Baik, so far macam mana? Diharapkan sahabat-sahabat semua boleh mengikuti ya. Kalau okey, kalau boleh belajar sesuatu, jangan lupa kita dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Dan boleh tak saya tahu sahabat-sahabat yang bersama dengan saya ini berada di mana sekarang ini? Saya sekarang berada di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Ataupun kita berada dalam studio Fatihah Learning Center. Jadi sahabat-sahabat berada daripada mana? Ada tak sahabat-sahabat daripada utara ataupun daripada selatan atau dari Sabah dan Sarawak yang bersama dengan kita? Dan juga saya dimaklumkan ada teman-teman kita daripada Indonesia dan juga Singapura juga. Alhamdulillah ada yang bersama dengan kita. Semoga perkongsian ini terus memberi manfaat hatta selepas saya meninggal dunia. Diharapkan hatta saya selepas meninggal dunia pun pelajaran rakaman ini tetap ada di sana
sahabat-sahabat dan siapa saja yang ingin mempelajari boleh mengikuti pelajaran ini, insya-Allah. Kita teruskan pada bacaan ayat yang seterusnya. Kita berjumpa dengan hamzah wasal datang selepasnya lam. Bacalah baris atas. Al-yawma habdas. Uhilla lakumut. Mim baris depan terus naik di atas to yang bersabdu. Lakumut tayyibat. Kalau nak waqaf. Kalau nak wasal jadi tayyibatu wa ta'a. Itu kalau kita nak wasal. Sekurang-kurangnya kita tahu. Kita nak baca sambung atau kita nak waqaf itu pilihan. Tetapi sekurang-kurangnya kita mesti tahu kalau nak waqaf macam mana bunyinya. Kalau nak sambung macam mana juga bunyinya. Wa ta'amul ladzi di hujung lidah. Na'utul kitaba habdas. Hillul. Di sini asalnya hillun. Lam tanwin di depan bunyi lun. Tapi bila datang lam jadi hukum idgham bila gunnah masuk tanpa dengung. Hillul lakum. Izhar syafawi. Sempurnakan bunyi mim terus. Wa ta'amukum. Wa ta'amukum. Sama juga di sini izhar syafawi. Bunyi saja kum terus masuk. Hillul lahum. Hillul lahum. Sama juga di sini idgham bila gunnah tanwin bertemu lam. Di sini pun tanwin bertemu lam. Masuk tanpa dengung. Lul lahum. Kemudian kalau sahabat-sahabat nak wasal silakan. Kalau nak waqaf terus ibtidak pada wal muhsana. Nampak tak di sini? Waw baris atas kemudian ada hamzah wasal. Dalam keadaan ini hamzah wasal dia tidak ada fungsi bacaan. Jangan kita baca wa al muhsana. Dia terus baca wal muhsana. Dia jadi dalam situasi begini hamzah wasal ini hilang fungsi bacaannya. Wal muhsanatu minal mu'minati wal. Nak ke wal jangan lambat. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Jadi kita baca dengan maafkan. Na'utul kitaba min. Di sini ikhfa hakiki dibacakan dua harakat dengan tebal. Kerana qaf merupakan huruf isti'la. Jangan kita baca min qablikum. Tapi bacalah dengan min qab. Ada lantunan. Qablikum. Izhar syafawi. Sempurnakan terus. Iza. Di hujung lidah. Iza ataitumuhun. Dengungkan dua harakat. Hunna ujurahunna muh. Sama juga di sini dengungkan. Hunna muh. Habdas. Sini. Si. Bukan si. Jangan baca sini tapi. Sinina ghaira musafihi. Habdas makhrajnya di sini. Nawala muttakhidhi. Zi makhrajnya di hujung lidah. Zi. Makhrajnya di hujung kerongkong ini. Dan waqafkan dengan sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Di sini ada waqaf qili. Afdal diwaqafkan. Kalau sahabat-sahabat wasal pun boleh. Tidaklah berdosa. Kalau nak wasal, nak sambung, dia jadi idgham bi gunnah di sini sebab tanwin bertemu waw. Jadi akhdani wa may. Itu kalau nak sambung. Kalau waqaf akhdan dan kemudian terus ibtidak wa may idgham bi gunnah. Nun mati bertemu ya. Asalnya man wa man tapi di sini jadi wa may yakfur. Yak ada hamasnya. Fur bil jangan baca bil tapi bil 2 harakat. Ma 2 harakat. Nifaqad ada lantunan. Habdas makhrajnya di tengah ni. Habita amaluhu 2 harakat. Wa huwa fil 2 harakat. Khirati minal kha. Makhrajnya sirin. Dan ra di sini dibacakan nipis.
kadar 2, 4 atau 6 harakat. Jangan waqaf dengan khasirin. Salah. Mestilah sirin. Baru berhenti. Cuba kita dengarkan ayatnya. Ayat ini panjang. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Alhamdulillah. Jadi begitulah. Sekarang ni kita dah lihat tadi satu persatu ayatnya. Jom kita baca sama-sama. Boleh? Daripada ayat 3 hingga ayat 5 di muka surat 107 daripada Al-Quran. Dah bersedia ke belum nak baca ni? InsyaAllah selepas selesai saja saya bacakan. Saya nak kongsikan dengan teman-teman yang mungkin nak belajar balik makhraj huruf, nak memperkukuhkan lagi pengetahuan dan ilmu kita tentang hukum-hukum tajwid. Jadi insyaAllah kami berikan sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid insyaAllah bagi teman-teman yang nak belajar balik semua itu. Kita baca dahulu insyaAllah di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah, diharapkan teman-teman yang dirahmati Allah dapat mempelajari sesuatu dari perkongsian yang saya sampaikan sebentar tadi. Jadi bagi yang berhajat untuk mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jadi insya-Allah kita bertemu pada ruangan esok hari. Kita buat live setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Dan juga sebelum kita berakhir, sekali lagi saya mohon sahabat-sahabat menekan button share. Dan seperti yang saya janjikan tadi, jika ada di kalangan teman-teman yang merasakan inilah ketikanya, inilah detiknya Allah telah mengetuk jiwa kita untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran, jadi kami akan berikan satu buku asas dan sebuah buku tajwid. Ada 2 buah buku yang akan kita kirimkan ke rumah mereka yang benar-benar ikhlas ingin meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan tidak cukup dengan 2 buah buku ini, kami berikan rakaman kedua-dua buah buku. Kita telah rakamkan kedua-dua buah buku ini. Di sana ada hampir 200 video pelajaran daripada buku asas dan buku tajwid keseluruhannya. Kita belajar balik dari makhraj huruf, hukum tajwid satu persatu. Diberikan contoh-contoh secara tersistematik dan tersusun. Pelajaran rakaman ini akan dapat diakses oleh ahli cepat Quran di aplikasi Cepat Quran ataupun di Facebook Close Group Cepat Quran. Selain itu, mereka menjadi ahli akan dibawa ke dalam satu grup Telegram. Di situ sahabat-sahabat boleh bersoal jawab dengan pihak kami dan kita berikan 3 bonus tambahan kepada mereka yang menjadi ahli. Pertamanya, kami berikan nota ringkasan asas tajwid. Yang kedua, kita berikan rakaman pengajian Al-Quran secara bertajwid sebanyak 30 juzuk. Jadi di situ sahaja ada lebih daripada 600 video pelajaran, termasuk dengan 200 rakaman buku asas dan tajwid. Jadi mereka yang menjadi ahli akan mendapat hampir 800 video pelajaran keseluruhannya. Dan bonus yang ketiga, sahabat-sahabat akan diberikan konsultasi eksklusif dengan pihak kami. Maksudnya one to one. Jika ada sebarang soalan, kita boleh buat appointment. Kita boleh buat video call, sahabat-sahabat boleh perdengarkan bacaan untuk pihak kami. Dengarkan dan kita cuba pastikan
ditingkatkan kualiti bacaan, semoga ianya bertepatan seperti mana yang Allah anjurkan, iaitu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dari segi tartilnya tepat, dari segi hukum tajwid dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang nak jadi ahli cepat Quran, boleh komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Boleh komen sekarang, insya-Allah nanti admin kami akan balas secepat mungkin. Jadi sahabat-sahabat just follow instruction yang diberikan untuk mendaftar. Ataupun kalau sahabat-sahabat nak buat pendaftaran sendiri, tak mau kami bantu mendaftar, nak daftar sendiri pun senang saja. Boleh pergi ke website www.cepatquran.com. Boleh pergi ke cepatquran.com, buat pendaftaran secara langsung di situ. Nanti adalah arahan-arahannya dan sebagainya. Kami akan mintakan alamat nanti untuk kita kirimkan 2 buah buku ini. Baik, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa syarat untuk menjadi ahli cepat Quran? Syaratnya mestilah orang itu benar-benar ikhlas nak belajar ilmu Al-Quran kerana redha Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama itu sahaja. Tidak ada syarat yang kedua dan ketiga. Cumanya ada yuran keahlian yang dikenakan. Tetapi tidak ada yuran bulanan, ya teman-teman. Tidak ada yuran tahunan. Yuran pelajarannya hanyalah sekali sahaja seumur hidup. Jadi insya-Allah dengan sekali membuat pembayaran yuran ahli, sahabat-sahabat akan mendapatkan semua apa yang saya beritahu tadi, dan insya-Allah bimbingan berterusan sepanjang hayat sampailah hari terakhir kita meninggalkan dunia ini, insya-Allah. Sahabat-sahabat kalau ada soalan berkenaan dengan ilmu tajwid, bacaan Al-Quran dan sebagainya, boleh berhubung dengan kita. Kalau kita hidup lagi, bayangkan 20-30 tahun, walaupun dengan sekali bayar hari ini, tapi seterusnya sahabat-sahabat akan dapat bersama-sama kami dalam perjalanan pelayaran ini. Semoga pelayaran ini diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai satu usaha untuk mengembangkan ilmu Al-Quran ini. Jadi insya-Allah saya nak mengajak teman-teman, jom kita pakat jadi ahli cepat Quran. Yang mana yang belum lagi jadi ahli, yang mana yang dah jadi ahli, terima kasih saya ucapkan, ya. Yuran keahliannya kita berikan tawaran yang sangat-sangat istimewa. Walaupun kita berikan 800 video pelajaran, 2 buah buku, sebuah e-book, waktu konsultasi, walaupun semua itu, tapi yuran keahlian untuk menjadi ahli cepat Quran hari ini kalau sahabat-sahabat daftar hanyalah RM250 saja. Saya ulang, RM250 saja. Kadang kita keluar pergi Maidin, Hypol Market pun kadang kita belanja lebih daripada itu. Tapi ini pelajaran yang dapat membantu kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran sampai bila-bila, sampai akhir hayat. Jadi insya-Allah sangat-sangat berbaloi kerana kos-kos itu kita kenakan bagi kos cetakan buku, kos pengantaran. Walaupun kita tahu kos kita nak buat rakaman ini saja pun sudah lebih daripada itu. Kerana nak buat rakaman 800 video itu memerlukan lebih daripada 3,000 jam, 2,000 persediaan dan 1,000 jam rakaman. Ala kulli hal, kita memang berhasrat ingin membantu teman-teman yang benar-benar ingin membantu diri sendiri dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Sekali lagi, boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Dan insya-Allah ini bagi mereka yang tinggal di mana-mana sahaja, hatta di luar daripada Malaysia, ya, boleh sertai kita jadi ahli cepat Quran. Bagi mereka yang di dalam negara dan khususnya yang duduk sekitar dengan Kuala Lumpur, Wangsa Maju, kita ada bonus tambahan. Apa dia? Kita nak berikan pengajian Al-Quran 1 bulan secara percuma di pusat pengajian kita di Fatihah Learning Center. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Siapa yang duduk berdekatan, ini alamatnya. Tapi jangan datang macam tu saja. WhatsApp kami dahulu. Nombor WhatsAppnya 0111-621-7797. Boleh hubungi kita. Nak datang sendiri boleh, nak datang dengan pasangan boleh, nak datang dengan kawan-kawan pun boleh jadi, insya-Allah. Tapi tempat adalah terhad, kena reserve nama dulu, tempat dulu, untuk kita pastikan. InsyaAllah kelas yang pertama akan bermula pada bulan September. Jadi yang duduk berdekatan dengan Kuala Lumpur, Wangsa Maju, jangan lepaskan peluang ini. Dan bagi yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, insyaAllah kita berjumpa esok hari pada masa yang sama, ya. Jadi jangan lupa kita belajarlah sedikit-sedikit. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan diberikan pertolongan oleh Allah SWT untuk menguasai ilmu tajwid ini dengan baik. InsyaAllah saya berakhir di situ untuk kali ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang silap dan lemah itu daripada kelemahan saya, hamba Allah yang penuh dengan kekurangan ini. Saya akhiri dengan aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih.
Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang.
anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.